Buletin didik bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET antara pilihan yang sesuai untuk para pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia yang masih mencari arah masa depan kerjaya. Jelas beliau, TVET bukanlah pengajian kelas kedua untuk mereka yang tercicir atau kurang cemerlang. Sebaliknya, kerjaya berasaskan kemahiran yang ditawarkan menerusi pengajian TVET mampu menjanjikan pendapatan lumayan. Dan bagi anak-anak dan para bapa yang berada di persimpangan jalan dalam mencari arah masa depan kerjaya yang sesuai, saya ingin yakinkan saudara dan saudari sekalian bahawa pengajian TVET adalah antara pilihan yang sesuai. Perdana Menteri berucap merasmikan penutup Expo dan Sidang Kemuncak Pendidikan TVET 2021 secara dalam talian semalam. Tegasnya lagi, pengajian TVET adalah tunjang pembangunan sumber manusia dalam memastikan tenaga kerja baru yang berkemahiran tinggi dapat dihasilkan terutamanya dalam bidang-bidang baru yang penting kepada kemajuan negara. Kesemua institusi TVET yang menyertai Expo berkenaan dibantu secara percuma bagi pendigitalan pendidikan mereka. Usaha ini selaras dengan pelan My Digital Blueprint Ekonomi Digital Malaysia yang dilancarkan sebelum ini. Saya percaya kita mampu melonjakkan kemajuan Malaysia ke suatu tahap yang lebih tinggi sekiranya budaya digital ini diamalkan secara menyeluruh dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang pendidikan. Dengan pendigitalan pendidikan, kita pastinya akan dapat membangunkan modal insan berkualiti yang dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran terkini untuk meningkatkan kemajuan negara dan taraf hidup rakyat. Perdana Menteri turut berharap penganjuran program seperti Expo dan Sidang Kemuncak Pendidikan TVET dapat diteruskan pada masa akan datang sekaligus menjadi permulaan yang baik bagi Malaysia untuk muncul sebagai hub pendidikan digital TVET di dunia. Sementara itu, 7,000 usahawan dalam kalangan graduan TVET berjaya dilahirkan sejak tahun 2018. Ia memberi gambaran perlunya pelajar College Vocational KV memanfaat ilmu kemahiran yang diterima di sekolah secara tidak langsung membantu melaksanakan harapan kerajaan untuk memenuhi permintaan perindustrian berasaskan kemahiran. Kebanyakan graduan TVET adalah dari Politeknik dan Kolej Komuniti Negara. Menurut Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, ada di antara mereka mampu menjana pendapatan membanggakan di samping mewujudkan peluang pekerjaan kepada individu lain. TVET di Malaysia perlu dilihat sebagai pendidikan masa hadapan dalam membentuk set kemahiran bagi graduan menghadapi revolusi industri 4.0 dan perubahan teknologi dalam pasaran kerja. Expo dan Sidang Kemuncak Pendidikan TVET 2021 yang bertemakan Pendidikan Digital The New Future melibatkan 5,000 peserta dalam kalangan lepasan SPM dan 50 institusi pendidikan. 16 penceramah Malaysia dan antarabangsa turut menyertai Expo ini yang diadakan secara hybrid. Program matrikulasi Kementerian Pendidikan KPM antara pilihan lepasan pelajar SPM untuk melanjutkan pelajaran. Program itu telah melahirkan ramai graduan yang cemerlang di dalam negara dan luar negara. Kualiti program matrikulasi juga tidak perlu dipersoalkan berikutan kebanyakan alumni matrikulasi berjaya mendapat kerjaya profesional. Menurut Pengarah Bahagian Matrikulasi Dr. Rosna Riza Abdul Halim, terdapat 3 faktor membuktikan keistimewaan program matrikulasi KPM. Inilah 3 faktor yang menunjukkan bahawa istimewanya matrikulasi, iaitu pertama, saya ulang balik, pensyarahan yang cemerlang, kedua, diiktiraf oleh universiti-universiti luar negara dan juga kebeli pasaran pelajar kita di mana hampir 100% berjaya melanjutkan pengajian di peringkat pengajian tinggi.
Program matrikulasi KPM membolehkan alumni bukan sahaja melanjutkan pelajaran di universiti tempatan, malah di 35 buah universiti luar negara antaranya United Kingdom. Daripada senarai itu, 19 universiti berada dalam kelompok 100 universiti terbaik QS World Ranking 2021. Selain itu, pensyarah yang dilantik juga adalah berkualiti dan pakar dalam bidang masing-masing. Program matrikulasi adalah salah satu program pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Bukan merupakan institusi pendidikan swasta. Justru yuran pengajian dan yuran penginapan ataupun asrama bagi semua pelajar berdaftar di program ini adalah percuma. Jadi pelajar hanya perlu membayar yuran pendaftaran sahaja dengan kadar antara RM500 ke RM620 mengikut jurusan yang ditawarkan. Tambahnya, bagi pelajar dan ibu bapa yang kurang berkemampuan, mereka boleh memohon bantuan zakat dan bantuan lain untuk menampung perbelanjaan sepanjang pengajian. Kerajaan juga turut memberi bantuan sara hidup pelajar BSHP kepada yang layak sebanyak RM250 sebulan. Persekitaran di Kolej Matrikulasi juga dilengkapi pelbagai fasiliti mesra orang kurang upaya sekaligus memudahkan pergerakan pelajar kurang upaya untuk menimba ilmu. Keberkesanan program matrikulasi KPM dapat dibuktikan melalui kejayaan alumni mereka. Menurut alumni matrikulasi 2004-2005, Nur Mastura Mansur, kejayaan hanya boleh diperolehi sekiranya pelajar itu berdisiplin. Pensyarah-pensyarah di kolej matrikulasi juga orang yang tak kekok luangkan masa. There's a philosophy of orang cerdik pandai lah mengatakan bila seseorang mampu dan boleh meluangkan masa for you untuk anda, it means it would like to embrace the moments untuk help you back. Dia meluangkan masa untuk kita dengan membantu kita. Alright, kita kena hargai and orang kata apa, thankful, grateful dengan keadaan tu. 3 jurusan ditawarkan iaitu Sains, Kejuruteraan dan Perakaunan. Pendaftaran untuk lepasan SPM 2020 telah dibuka sejak 15 Mac dan akan ditutup pada 15 April ini. Bersua kembali, Jepun antara negara yang sering menjadi pilihan pelajar untuk menyambung pengajian di peringkat universiti. Jika ada antara pelajar khususnya lepasan SPM yang bercita-cita mengembara menuntut ilmu di negara matahari terbit ini tetapi masih kurang jelas atau tidak tahu bagaimanakah caranya, ikuti laporan wartawan Miza Syafiza Muhammad Fuad. Setiap tahun, permohonan kemasukan ke Universiti Jepun dibuka pada 1 April dan lazimnya tempoh pembelajaran di Universiti Tempatan Jepun adalah 2 semester setahun. Menurut Pengerusi Ahli Lembaga Pengelola Pusat Bahasa Tekyo, Datuk Zulkifli Abdul Malik, syarat asas permohonan pengajian ke universiti di Jepun adalah pelajar perlu mempunyai tempoh minimum 12 tahun belajar di negara asal. Jadi kalau kita SPM tak cukup, kita 11 tahun. So nak tak nak, you kena masuk pre-U setahun. Baru cukup 12 tahun, dia tak kira. Apa latar belakang itu melayakkan kita untuk masuk seat examination for dia panggil EJU. Entrance Examination for Japanese University. So every year kita ada 2 examination for EJU, bulan 7 dan juga bulan 11. So you can sit for any organization for the next fiscal year punya intake lah. And that of course the qualification tu dia valid for a year lah. You have to resit again lah. Okay, itu antara dia punya kriteria utama untuk masuk ke Universiti Jepun. Tidak dinafikan, kos pengajian dan sara hidup di Jepun amat tinggi. Ia antara menjadi kekangan utama bagi para pelajar yang bercita-cita menuntut ilmu di sana. Japan expensive because kita punya currency. Okay? So in other words, kalau zaman saya dulu RM1 100 yen. Sekarang hampir apa tu nak dapat 100 yen nak kena bayar dekat RM4. So that shows kita punya currency memanglah jadi 4 times compared to the time I went to Japan.
Tetapi Jepun memang menyediakan fasiliti untuk pelajar asing. Pertama, di bawah insentif MAX. Dia panggil MAX tu macam Kementerian Pendidikan juga, Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi, yang mana dia akan bagi 30% discount for all foreign student. Masuk aja you enjoy the 30% discount. On top of that, dia pula ada menyediakan insentif duit poket. Ada banyak badan-badan dekat situ yang bagi duit poket. Of course, bukanlah, at least can cover your rental. Menurut Datuk Zulkifli, ada pelbagai cara untuk menampung kos sara hidup di Jepun. Kebiasaannya, pelajar boleh memohon beasiswa menggunakan keputusan yang diperolehi dari semester pertama pembelajaran. Mereka juga dibenar bekerja sambilan selama 4 jam. Selain minat yang mendalam terhadap bidang yang ingin diceburi, pelajar juga dinasihatkan untuk berani mencabar diri, terutamanya apabila negara menuju ke arah revolusi industri 4.0. Dan mana-mana negara bagi kita ijazah. Tapi kalau kita pergi negara yang mungkin bahasanya lain, you earn one more extra, which is the language. Dan kita lihat macam Jepun merupakan salah satu investor atau pelabur yang terbesar di Malaysia. Of course, ada peluang pekerjaya. Maka kalau ada orang interview, they prefer to have people who can speak Japanese macam saya. Jadi ini satu peluang lah. Bukan saja ijazah, tetapi di sebalik ijazah tu ada peluang kerjaya yang lebih baik. Dan saya belum lihat lagi yang kata graduan dari Jepun tak dapat kerja. Memang dia in good demand. Good demand in terms of because of their language actually. Laporan Miza Syafiza Muhammad Fuad, Politik Didik. 36 pelajar Akademi Pengajian Islam Contemporary ACIS Universiti Teknologi Mahara UiTM yang terdiri daripada golongan B40 menerima komputer riba sumbangan Yayasan Rizalman Ibrahim RI. Sumbangan ini sedikit sebanyak meringankan beban pelajar kemasukan baru yang perlu menyediakan kelengkapan untuk memulakan sesi pembelajaran di universiti. Komputer riba itu diberi khusus untuk kegunaan pelajar bagi mengikuti kuliah pembelajaran terbuka secara jarak jauh atau Open Distance Learning ODL. Penyerahan dilakukan oleh pengerusi Yayasan RI yang juga ahli lembaga pengarah UiTM Datuk Rizalman Ibrahim. Menurut Datuk Rizalman, Yayasan RI berhasrat untuk mendekati pelajar UiTM dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka sebaiknya, terutama bagi pelajar yang terkesan daripada pandemik ini agar pembelajaran mereka dapat diteruskan sebaiknya. Turut hadir Timbalan Naik Chancellor Industri Komuniti dan Rangkaian Alumni ICAN UiTM Datuk Dr. Rahmat Muhammad dan Dekan ACIS Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Muhammad Hashim. Dipersilakan Amal Auni Ahmad Sufian. Sepanjang pengalaman saya di universiti ini, sekiranya pelajar tidak mempunyai minat dalam satu-satu kursus yang diambil di universiti, dia akan mendatangkan sesuatu masalah yang berpanjangan kerana sesuatu kursus terbabit memerlukan daya usaha yang berterusan bagi meneruskan kelangsungan pengajian di universiti. Kursus-kursus yang ingin dipilih ini perlulah mempunyai prospek kerja yang lebih baik untuk masa hadapan dan pelajar-pelajar perlu bersedia sekiranya untuk bersaing dengan generasi-generasi yang mendatang dan juga kena bersedia untuk menjadi usahawan yang mana memerlukan daya usaha kendiri yang optimum dalam kita memajukan diri kita sendiri suatu masa nanti. Didik TV sangat membantu dalam persiapan saya menuju ke SPM. Jadi saya harap Didik TV kembali mengetengahkan jenama filem Malaysia di Persada Antarabangsa perlu diberi keutamaan sebelum memulakan langkah membawa filem tempatan sehingga ke peringkat Oscar. Menurut Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, kempen itu perlu bermula daripada festival filem antarabangsa seperti yang dianjurkan di Cannes, Perancis untuk memberi kesedaran mengenai jenama Malaysia di mata penggiat filem antarabangsa. Ahli Perbadanan FINAS Haris Sulong berkata, ketika ini jenama Malaysia dalam kategori filem Asia tenggelam berbanding filem Korea dan Jepun yang lebih menyerlah. Justru dana yang lebih besar diperlukan bagi mempromosi jenama filem tempatan.
Jadi kita perlu shout that, hey, Malaysia is also here. So dia akan make the effort to see. That's why kita perlukan duit untuk kempen kita, di mana kita, macam Haji Burhan cakap tadi, kita screen dekat LA, kita buat private screening ke juris, kita ada publicist yang kuat. Kalau Parasite ada 3 publicist, that alone will cost them almost $100,000 US. Kita tak ada publicist atau satu publicist, rasa tak ada impact kot. Jadi perduitan yang kita minta is a 5 years campaign daripada produk punya side dan juga branding punya side. So hopefully insyaAllah bila kita dapat tu, Finas will run the campaign lah. Beliau berkata demikian selepas menghadiri forum Connect Asia 2021, anjuran Finas dan Persatuan Kandungan Kreatif Malaysia yang diadakan selama 2 hari berakhir hari ini. Penganjuran edisi keempat itu turut menjemput panel daripada industri kreatif bagi membincangkan pelbagai isu yang boleh memberi kesan terhadap perkembangan penggiatnya. Kita juga panggil panel untuk berkongsi pengalaman mengenai cabaran-cabaran. Juga kita nak merangsangkan industri, kita adakan program seperti Road to Oscar, di mana kita jemput pegawai-pegawai Finas untuk memberi penerangan mengenai apakah itu program Road to Oscar, yang sebenarnya ia adalah satu program pembangunan untuk industri untuk mempertingkatkan lagi kualiti produk-produk kita lah, yang dapat dibawa ke festival-festival dan juga di pasaran-pasaran antarabangsa. Forum turut dihadiri oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Tan Chuan Wu. Kes baru COVID-19 di negara dilaporkan meningkat sedikit hari ini berbanding semalam, iaitu 1,285 kes. Selangor merekodkan kes harian tertinggi sebanyak 374 kes, diikuti Sarawak 211 kes. 4 kluster baru dikenal pasti selain 4 kematian menjadikan jumlah maut 1,308 orang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata kesemua kluster tempat kerja dikesan hasil saringan bersasar pekerja kilang. Kluster komuniti iaitu Padang Manggis pula melibatkan daerah Pekan dan Kuantan di Pahang. 4 kematian membabitkan warga emas tempatan berusia antara 60 sehingga 83 tahun. 1,175 kes sembuh dicatatkan, menjadikan 340,242 individu telah pulih. Dalam pada itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dikenakan di 5 lokaliti di Pekan Pahang selama 14 hari bermula tengah malam ini. Ia membabitkan Taman Mentiga Jaya, Taman Perdana, Perkampungan Peramu Jaya 3, Taman Sepekan Makmur dan Kampung Pulau Serai. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan ke-5 lokaliti itu adalah kawasan tempat tinggal pekerja kilang yang mencetuskan kluster teknologi Peramu Jaya. Sehingga kini KKM sudah melaksanakan 495 ujian saringan dan daripada jumlah itu sebanyak 67 kes positif COVID-19 direkodkan dari kluster berkenaan. Okey, selain daripada pengambilan pelajar dan juga kemudahan yang disediakan oleh pusat pengajian masing-masing, antara faktor lain yang membezakan antara IPTA dan juga IPTS ataupun universiti awam dan juga universiti swasta adalah yuran pengajian. Okey, di mana yuran pengajian antara IPTA dan juga IPTS adalah berbeza. Walau bagaimanapun, ianya saya rasa tak menjadi permasalahan kerana terdapat kemudahan pendidikan yang disediakan. Okey, di Malaysia contohnya PTPTN, contohnya MARA. Okey, ia membantu para pelajar di mana mereka membantu para pelajar untuk melanjutkan pelajaran mereka. Saya Fiona, pengacara untuk Borak Kopitiam. Saya rasa inisiatif Didik Tinggi adalah satu inisiatif yang cukup bagus, terutama sekali bagi anak-anak kita sekarang ni. Dah tak ada lagi masalah, tak ada gadget dan juga tak ada internet, tak boleh nak belajar. Sebab apa? Didik Tinggi memudahkan anak-anak kita tanpa gadget, tanpa internet, masih lagi boleh catch up dengan pelajaran mereka.
Bersua kembali berita sukan, jago badminton perseorangan negara Li Zijia menerima durian runtuh sebagai menghargai kejayaannya memenangi kejohanan All England baru-baru ini. Berikutan kejayaan cemerlang itu, 100 Plus menghadiahkan Zijia dengan 1,000 saham FNN bernilai RM30,300. Pemain berusia 23 tahun itu mengikut jejak Datuk Lee Chong Wei yang kali terakhir memenangi kejohanan All England pada tahun 2017. Pencapaian Chong Wei memenangi kejohanan itu sebanyak 4 kali telah menjadi pendorong Zijia untuk mengharungi setiap perlawanan. Zijia menerima saham berkenaan dari pengerusi FNN Holdings Berhad, Tengku Syarif Bendahara Perlis Syahid Badaruddin Jamalul Lail dalam satu majlis ringkas. After quarantine ini dah masuk minggu kedua, so memang saya rasa condition semua pun slowly balik sudah. So sudah start training untuk prepare untuk India Open. So kita pun tak tahu nanti last minute boleh cancel ke tak. So memang untuk setakat ni kita memang prepare untuk pergi India Open lah untuk point Olympic kan. Ya. Yeah. Zijia menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam All England baru-baru ini apabila berjaya menyingkirkan dua pemain terbaik dunia iaitu Kento Momota dan Viktor Axelsen pada perlawanan separuh akhir dan final, sekaligus menjadi tonik terbaik buatnya dalam misi ke Sukan Olimpik Tokyo Julai ini. Syarikat aeroangkasa terkenal SpaceX sekali lagi mencipta sejarah apabila berjaya melancarkan sebuah roket yang membawa 60 satelit Starlink yang digunakan untuk capaian internet. Ia dilancarkan jam 12.34 tengah hari waktu tempatan semalam. Roket di bahagian atas berjaya melaksanakan misi berkenaan 1 jam kemudian, manakala roket di bahagian bawah atau pendorong mendarat di atas drone ship yang terletak di lautan Atlantik. Ini adalah pelancaran ke-7 bagi pendorong berkenaan. Pelancaran ini juga adalah kejayaan ke-10 buat roket Falcon 9. Dan tahukah anda pada 14 Disember 2020, roket Falcon 9 juga pernah membawa 4 angkasawan ke stesen angkasa antarabangsa ISS. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa kata kita saksikan paparan infografik ini. SpaceX Falcon 9 berlebas dari pusat angkasa Kennedy di Florida, Amerika Syarikat. Kapsul Crew Dragon memuatkan 4 angkasawan, 3 dari Amerika dan 1 dari Jepun. Objektif mereka berada di ISS selama 6 bulan. Ia adalah operasi pertama yang dilancarkan dari Amerika Syarikat selepas bergantung kepada Rusia selama 9 tahun. NASA secara rasmi mengesahkan kapsul Crew Dragon selamat untuk mengangkut angkasawannya. Mei tahun lalu, SpaceX berjaya melaksanakan misi permulaan dengan menghantar 2 angkasawan ke stesen angkasa. Dan penerbangan terbaru ini menjadikan SpaceX sebagai syarikat yang dipercayai NASA. Untuk rekod, SpaceX telah menjalankan misi bekalan ke ISS sejak 2012 menggunakan versi kargo Crew Dragon. Sesi ujian perlumbaan luncur ais untuk Tamasya Olimpik Musim Sejuk Beijing 2022 mengakhiri buletin didik hari ini. Acara dilakukan dengan turut mengambil kira norma baru. Saya Charles Mohan, salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.